Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Allah ta'ala. Surat 236. Di antara orang yang berilmu ada yang menarik kebanggaan dan kesombongan dengan ilmunya. Bila ia memberi nasihat menghardik, dan bila dinasihati berkeras kepala. Orang yang semacam ini dalam lapisan ketujuh dari api neraka. Wahai saudaraku, hendaklah engkau berdiam diri dengan hendaklah engkau berdiam diri dengan berdiam diri engkau dapat mengalahkan syaitan. Waspadalah dari tertawa tanpa ada yang menakjubkan dan dari berjalan tanpa ada maksud. Pada hadis yang lain tersebut, ada orang yang berkumandang pujian terhadap. Ada itu, ada jelas tak bagi orang? Istimewa. Wahai saudaraku, atas ulang balik. Wahai saudaraku, hendaklah engkau berdiam diri. Dengan berdiam diri engkau dapat mengalahkan syaitan. Waspadalah dari tertawa tanpa ada yang menakjubkan dan dari berjalan tanpa ada maksud. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita dah cakap minggu lepas bahawa diterangkan di sini bahawa tentang gulungan, ada 7 gulungan ini, ulama ini. Ada di antara ulama yang mana dia tidak suka orang lain tahu, dia sembunyikan ilmu dia, dan itu pada kedudukan yang pada darjat yang pertama, bukan darjat ketinggian, mana ad-darkil awal dalam api neraka. Kemudian ada golongan yang kedua, iaitu di antara ulama yang dianggap dia diri ni seperti orang besar, seperti sultan, seperti pemerintah. Yang apabila kalau kita cuba berdialog, menjawab dia, akan menjadikan, ataupun kita agak bertanya, berdiskus dengan dia, menyebabkan kalau kita macam menjawab, rudda alaih, kalau kita menjawab pada dia, dia akan menjadi marah. Pasal dia fikir kedudukan dia. Dan ini dalam ad-dar kithani, dan dalam api neraka. Kemudian ada juga daripada ulama yang hanya dia kalau nak mengajar, nak menerangkan, nak berdamping hanya kepada orang-orang yang tertentu, iaitu orang-orang yang ada kedudukan, orang-orang ada nama, orang besar-besar, orang yang memerlukan, orang-orang bawahan, orang yang memerlukan ilmu, dia tak campur. Dan ini dalam guru ada pada darkat thalith, pada peringkat yang ketiga dalam api neraka. Dan ada juga sebahagian daripada ulama yang dia melantik diri dia sebagai seperti mufti, iaitu memberi fatwa yang salah, yang tidak betul. Dan ini dalam gulungan dalam peringkat yang keempat dalam api neraka. Dan ada juga ulama yang bercakap seperti cakapan orang-orang Yahudi dan Nasrani, iaitu untuk mencari kemasyhuran, untuk mencari nama, untuk mencari kepujian. Dan ini dalam golongan bahagian yang kelima dalam api neraka. Dan ada lagi sebahagian ulama yang dia gunakan ilmunya itu untuk supaya dipandang tinggi, dikenang oleh orang, dipuji, disanjung. Dan ini dalam bahagian, dalam golongan yang keenam dalam api neraka. Dan yang ketujuh, iaitu di antara ulama yang dia mempunyai perasaan bongkak dan ujub, bangga diri, dia fikir dia tu hebat, sehingga kalau dia bila ditegur ke atau dia nasihati, dia akan marah. Dan begitu juga apabila dia menasihati dengan cara yang maknanya orang tu semua tu rendah, dia yang paling tinggi. Dan ini dalam golongan ketujuh. Oleh itu kata Imam Ghazali,
maka saudaraku, lebih baik kalau begini, lebih baik kamu diam. Supaya syaitan tidak boleh mengatasi kamu. Lebih baik kamu as-sumtu. Fa'alaika ya akhi bis-sumt. Maka hendaklah engkau, kalau begini, engkau baguslah engkau diam sudah. Jangan buat apa-apa. Kerana jadi syaitan tak boleh jangan kau campur, jangan kau pergi ke tempat-tempat yang mana engkau boleh menjadi salah satu dari sifat orang seperti ini. Biarlah apa orang mengatakan sekalipun, supaya engkau tak ada akan menjadi ujub, dan benda ini tidak memerlukan, mana tidak merugikan kita. Ini anak cuba ubahkan cara nak penerangkan. Lebih baik kita berdiam diri daripada kita buat ini, kita untuk ada kepentingan yang lain yang sehingga kita dihumbankan ke api neraka. Biar tak campur lah. Kalau orang bilang tak pandai campur, ini tak pandai dakwah, kerana kita dengan cara sebab itulah, kerana kita nak pergi berceramah lah akan menjadikan sifat ujub, maka tak usah. Dan sebelum ini kan kita dicakapkan, kan kita belajar dalam dalam fiqh pada minggu lepas atau minggu sebelumnya, salah satu tentang kelebihan sembahyang jamaah dan sembahyang bersendirian. Pandangan Imam Ghazali, kalau kita berjamaah menyebabkan kita tidak khusyuk dan bersendirian kita boleh khusyuk, lebih baik kita sembahyang bersendirian. Ini Imam Ghazali. Jadi kalau beginilah keadaannya, bagus kita lebih bagus berdiam diri daripada as-sumtu. Mana kita diam diri itu lebih baik daripada kita buat sesuatu yang akan menghumbankan kita ke dalam api neraka. Itu yang dimaksudkan fa'alaika bis-sumt. Ada apa-apa pertanyaan? Naam, tafadhal. ومن العلماء من ينسب نفسه للفتية فيفتي بالخطأ والله تعالى يضبط المتكلمين كذلك في الدرس الرابع. كلاسيفيكيشنية علماء dan ulama ada ijazah ataupun tauliah untuk memberi fatwa. Naam. Bagaimana ni dia fatwa tapi khata? Dia ufti bil khata, sama ada benda perkara itu dia tak tahu, atau perkara itu yang dia buat fatwa dengan benda yang salah kerana ada perkara sebab perkara lain. Bukan bidang dia. Lah, bukan, ada perkara yang dia tak tahu. Dia berikan fatwa, akhirnya dia telah fatwakan salah. Itu salah satu juga cara yufti bil khata. Ada kadang-kadang dia tahu, tetapi kerana untuk ada kepentingan lain, sama ada kepentingan orang lain atau kepentingan lain, sehingga dia memberikan fatwa itu dengan benda yang salah. Dan ini akan dihumbankan ke dalam gulungan yang kelima dalam api neraka. Imam Malik radhiyallahu anhu, apabila ditanya 30 soalan, dia jawab 3 saja. Yang lain dia bilang la adri, I don't know. Jadi kalau dia tak tahu, dia saja jawab. Ada setengah orang dia menjawab benda yang dia tak tahu. Satu. Ada setengah orang juga dia tahu, tetapi yang benarnya lain, yang salahnya lain. Demi atau kerana ada sebab-sebab yang lain, dia sanggup mengeluarkan fatwa yang yang salah. Tapi yang ini di sini lain. Di sini dia hanya terangkan untuk satu, Ta'ala terangkan dua-dua sekali. Yang sini dia mengatakan wa minal ulama man yunsib nafsahu lil futya fa yufti bil khata wallahu ta'ala yabghadul mutakallifin. Dan ada di antara ulama yang melantik diri dia, mengangkat diri dia untuk memberi fatwa, dan maka dia pun memberi fatwa dengan salah. Dia sendiri yang letak diri dia sebagai mufti, dia sendiri mengeluarkan fatwa. Ini dah banyak. Dia kata yunsib nafsahu, dia melantik diri dia sebagai mufti, mana keluarkan fatwa. Dia alim, tapi dia bukan alim wahid bi kulli syai'. Bukan semua orang alim itu dia tahu segala-galanya.
Ada benda yang dia tak tahu. Kita tengok saya Imam Ghazali. Dia seorang ahli falsafah, seorang doktor, seorang ahli fikih, ahli tasawuf, ahli akidah. Tapi dia tidak begitu masak dalam hadis. Sehingga dalam kitabnya banyak hadis-hadis, ada hadis-hadis yang dhaif, ada hadis-hadis yang maudhu'. Makna orang bukan muhit bi kulli syai. Tapi ini kita nukallif anfusana. يكلف الله نفسا إلا وسعها. Naam, walidhalika anna Allah yabghadul mutakallifin. Orang yang sengaja berusaha memaksa diri untuk beri fatwa. Dah tak tahu bila lah, dah tak tahu. Naam. Ada makna tu yani yunsib nafsahu bil futya, yunsib nafsahu lil futya fayufti bil khata. Dia melantik diri dia sebagai mufti. Dia melantik diri dia untuk mengeluarkan fatwa. Akhirnya dia keluarkan fatwa dengan cara yang salah, yang tak betul. Dan orang ini dia akan berada di dalam ad-darkir rabi' minan nar, dalam peringkat yang keempat dalam neraka. A'udzubillahi min dzalik. Naam, Uthman. Pakai mikrofon tu, mana ada orang atas tak dengar. No, bukan kita digalakkan. This is wrong statement. Bukan kita digalakkan. Maksud dia dekat sini, kalau engkau bercakap jadi begitu, lebih baik engkau diam. Itu maksud dia. Tak, kita tak sembunyikan. Maknanya kalau dengan cara berdiamlah, maka syaitan tidak boleh menguasai kita, kita berdiam. Jadi kalau kita buat begini, kita akan dikuasai oleh syaitan. Jadi kita, ente punya Datuk Habib Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan apa boleh buat. Dia bilang hari Jumaat aku terpaksa pergi masjid. Kalau tidak, dia nak beribadah, nak sembunyi. Dia takut jadi riak. Dia tidak riak, dia kerana Allah, tapi dia khawatir buatan jadi apa ni, jadi riak. Jadi kalau kita tahu, kalau kita buat begini, maka akan menjadi apa ni, syaitan menguasai, lebih baik tu sah. Bukannya berarti bahawa kita bercakap tak ada faedah. Dalam apa ni, kata-kata hikmat ada. In kana al-kalam min fiddah was-sukut min dhahab fal ahsan as-sukut. Kalau bercakap itu daripada perak dan diam itu daripada emas. Sedangkan perak pun ada value kan? Tetapi value diam itu lebih tinggi. Maka lebih baik diam. Jadi kalau kita dengan kita bercakap, dengan kita nak cuba berdakwah ni, kita termasuk dalam salah satu dari golongan yang 7 ni, maka lebih baik kita diam. Itu maksud dia tu. Bukan dia mengatakan, ana faham maksud ente. Dia berdiam bukan kerana dia lokek. Dia berdiam bukan makna dia tidak mau menerangkan. Tapi kalau dia ditanya, dia akan jawab. Itu ulama, dia kan kita dah sebut, al-mas'ul asirus sa'il. Orang yang ditanya ini adalah tawanan kepada orang bertanya. Jadi man su'ila an 'ilmin fakatamahu, ya Ridwan, ma'ana aljamahu Allah bilijam min nar yaumil qiyamah. Barang siapa ditanya dengan tentang ilmu syariat dan dia tahu dan sembunyikan dia, maka Tuhan akan rejam dia dengan api neraka. Memang tak boleh Tapi yang kita maksudkan kat sini, bukan dia tak jawab orang punya pertanyaan. Maknanya dia tidak mau jadi gulungan salah satu daripada ini. Tujuan dengan cara diam, syaitan tak dapat menguasai. Kalau kita tak pergi, kita tak jadi begitu. Kalau kita tak masuk situ, kalau kita tak beri ucapan, mungkin kita tak beri ujub. Ente umpamanya dia jemput beri ceramah. Jadi kalau ente beri ceramah, ente akan jadi ujub. Kan lebih baik ente tak pergi.
atau dengan perkataan yang lain. Tapi bukanlah berarti orang ini tak mau beri ceramah kerana dia pelukis. Kerana di sebalik ceramah tu akan datang benda yang lain. Dia tak termasuk dalam gulungan pertama. Uthman punya maksud, apakah bila dia berdiam tak ke termasuk dalam gulungan pertama? Gulungan pertama ada di antara ulama. Wa minal ulama man yakhzin ilmah fala yuhib an yujad 'inda ghairihi. Ada di antara ulama orang yang menyimpan ilmu dia dan dia tidak mahu ilmunya ada pada orang lain. Maka dia akan dimasukkan dalam peringkat yang pertama dalam api neraka. Itu tidak termasuk begitu. Kita bila dia soal akan jawab. Orang alim, dia bila dia soal mesti jawab. Macam mana ni untuk orang soal, kadang-kadang siaran ulangan. Kadang-kadang orang yang tak hadir. Itulah kadang-kadang yang kita pelik ni. Dia dah lah punting, lepas tu dia soal. Engkau punting, tanyalah orang yang hadir. Jadi dia tak macam tak Haji Bakar. Dia minggu ni dia tak soal, pasal minggu lepas dia punting. Dia tak soal, lepas tu dia diam. Macam intim, tiba hak tu. Jadi akhirnya anak akan menjawab benda tu siaran ulangan. Yang orang yang hadir akan rasa tak sedap. Dan anak mesti jawab. Sebab ditanya tentang syarat. Kalau tidak, anak akan direjam dengan api neraka. So depan anak sekarang satu masalah. Ini akan direjam dengan api neraka. Anak mesti jawab. Pada masa yang sama akan membosankan orang-orang yang hadir ini. Sebab dia yang istiqamah. Jadi untuk mengambil hati orang hadir, apa guru-guru anak ajar? Kau sapu sikit yang punting yang menanya ni. Jadi orang yang hadir ni lega sikit. Tak gitu Haji Rehan. Macam ente tak tanya. Bila ente hilang dekat Segamat, dan memang tak pernah tanya pun, walaupun ente datang. Sekali saya dia tanya pasal penyu. Dia memancing-mancing dapat penyu. Dia tanya apa hukum penyu. Jadi bila tanya berapa banyak ente dapat penyu, tak pernah. Ini satu kelebihan dia. Dia akan soal benda-benda yang tak berlaku. Itu jamaah rohah begitu. Nanti kalau kita bercakap bab zakat, yang si kaya ni buat bodoh tak pernah tanya pun. Yang si miskin tak wajib zakat, banyak soal dalam bab zakat. Kemudian dah ada soal pula bab zakat. Soal bab bagian zakat unta. Yang dia tahu dekat Malaysia ni tak ada unta. Sedangkan zakat kambing, lembu tak ada. Itu kelebihan jamaah rohah tu. Dia suka tanya benda yang tak berlaku, yang tak ada pada dia. Yang ada dia buat bodoh saja. Macam sebab Haji lah dia tanya pasal penyu ni. Ada apa pertanyaan? Wadih itu Tuan? Jamil, ahsan. Ada apa persoalan sebelum kita teruskan? Baik. Hadis ni dalam golongan hadis maudhu. Jadi kedudukan dia macam mana? Apa dia? Sebab mantah dia tu persesuaian. Hadis mana ni yang maudhu ni? Yang habisan. Mana yang penghabisan? Rawikan Abu Naim introduksi dari Ibn Abbas. Jadi golongan hadis maudhu. Daripada Abbas. Daripada Naim. Lepas berdiam tu, dia kata waspadalah dari tertawa tanpa ada yang menakjubkan, dan dari berjalan tanpa ada maksud. Itu hadis maudhu. Mana awak tahu? Kata maudhu. Oh, salah satu di antaranya, satu riwayat mengatakan maudhu. Kamu nak saya bacakan bahawa hadis ini ada yang mengatakan maudhu, ada yang mengatakan marfu'. Macam hadis yang sebelahnya juga. Iaitu hadis ini kalau mengikut Al-Iraqi, wa qala Al-Iraqi lam ajid lahu asla bi hadzal lafz. Aku tak jumpa langsung dengan lafaz begini. Wa fi sahihain, dalam dua sahih iaitu Bukhari dan Muslim, min riwayat Abi Zannad an Al-A'raj an Abi Hurairah rafa'ahu. Lain. Kemudian hadis sebelumnya itu qala Al-Iraqi rawahu Ad-Dalami fi Musnad Al-Firdaus min tariq Abi Na'im Al-Asbahani qala haddathana Abu Al-Haytham أحمد بن محمد الكندي حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا جبار بن المفلس حدثنا مندل بن علي عن أبي نعيم السامي عن محمد بن زياد عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من فتنة العالم فذكره وقال فإن رد عليه شيء من قوله
وقال ما يجعل حديثه وغرائب علمه وقال ما يتعلم من اليهود والنصارى والجبارة بن مفلس ومنذر بن علي ضعيفان. Hadis ini dhaif, dua orang tu dhaif. Wa Abu Naim As-Sami majhul. Abu Naim As-Sami orang tak tahu siapa dia. Wa Muhammad bin Ziyad Al-Hamsi lam yudrik Mu'adh. Dia Muhammad bin Ziyad tak berjumpa dengan Mu'adh. Macam mana dia boleh meriwayatkan hadis ini? Wa rawahu ad-Dalami aidan fihi min riwayat Khalid bin Yazid Abil Haytham Al-Muqri an Mindal bin Ali mithlah wa Khalid bin Yazid thiqah. Di sini pula disebut Khalid bin Yazid ini adalah seorang yang dipercayai, yang thiqah, diterima hadisnya. Ihtajja bihi al-Bukhari. Wa rawahu Ibn al-Jawzi fi al-Mawdu'at. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Jawzi dalam kitab Al-Mawdu'at, hadis-hadis mawdu' dia. Wa hadzal kalam ma'ruf min qaul Yazid bin Abi Habib rawahu Ibn al-Mubarak fi az-Zuhd wal Raqaiq fi al-bab ats-tsani minhu intaha. Qultu, aku berkata, akhrajahu Ibn al-Jawzi faqala akhbarana Muhammad bin Nasir al-Hafiz أنبأنا الحسن بن أحمد الفقيه أخبرنا محمد بن أحمد الحافظ أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي حدثنا جعفر السائغ حدثنا خالد بن يزيد أبو الهيثم حدثنا جبار بن مفلس فذكره. فقول العراقي ورواه ابن الجوزي في الموضوعات أي من رواية خالد بن يزيد عن مندل بن علي كما يعطيه ظاهر السياق في نظر. Pandangan dia bilang Al-Iraqi mengatakan, Ibn Jauzi mengatakan bahawa hadis ini maudhu', ini pun dipertikaikan. Cakapan dia mengatakan hadis ini tidak betul. Dan itu pun dia zakapkan daripada riwayat Khalid bin Yazid daripada Mindal bin Ali. Kita ada riwayat yang lain. Kemudian waqala Ibn Jauzi Khalid kadzab. Khalid adalah pendusta. Wa Jabbar wa Mandal orang yang dhaif. Wa qala Adh-Dhahabi fi Diwan Khalid bin Yazid Abu al-Haytham al-Makki qala Abu Hatim kadzab fayanzur hadha ma qawl al-Iraq annahu thiqah wahtajja bil Bukhari. Bukhari anggap thiqah, dia menganggap itu dia itu kadzab. Wa qawluhu aidan Muhammad bin Zaid al-Hamasi lam yudrik Mu'adh قد جاء وصفه بالسلم وعده الذهبي في المجاهيل وقالوا هذا الكلام معروف من قول يزيد بن حبيب إلى آخره. Jadi yang dia mengatakan Muhammad bin Ziyad tak jumpa Mu'adh ini adalah yang cakapan dia daripada qaul Yazid bin Habib di akhir. Qultu wa qad ruwiya min tariq Yazid bin Abi Habib marfu'an wa mawqufan. Aku berkata bahawa telah diriwayatkan daripada jalan Yazid bin Abi Habib secara marfu' dan mawquf. Imma marfu'an faqad akhrajahu Ibn Mardawih faqala haddathana Ahmad bin Abdullah. Ini riwayat yang lain daripada Ibn Mardawih. Haddathana Ahmad bin Abdullah haddathana Ali bin Hasan haddathana Abu al-Azhar an-Naisaburi haddathana Firdaus al-Kufi haddathana Talha bin Raja' al-Hamsi an Amr bin Harith an Yazid bin Abi Habib an Abi Yusuf al-Ma'afiri an Mu'adh fadhakarahu bima'na mawqufan. Qala Ibn Jauzi ay mawqufan ala Mu'adh. ثم قال باطل طلحة متروك. قلت لم أرى له ذكرى في ديوان الضعفاء للذهبي. Aku tak nampak dia bilang yang dia katakan ini lemah dalam diwan al-Dhahabi, tak ada mengatakan dia ini lemah. Wa Syekhu Amr bin Harith bin Al-Dhahhak Az-Zubaydi bid-Dhamm Al-Humasi maqbul, diterima. Min as-sabi'ah, daripada tabaqat peringkat yang ketujuh. Akhrajahu al-Bukhari fi tarikh. Bukhari meriwayatkan dalam kitab at-Tarikh ni. Wa Abu Daud, dan juga Abu Daud. Wa qala al-Hafidh As-Suyuti fil La'al. Jadi apa dia? Ada masalah lah maudhu'. Tak ada masalah. Kalau maudhu' saya dah tolak. Saya sendiri akan beritahu semua. Memang ada pandangan kata maudhu', tapi ni jadi hadis bukan satu riwayat ini. Awak faham tak apa yang saya baca tadi? Ada riwayat lain sampai mampu ada mampu. Umpamanya begini, umpamanya kita bilang Muzammil ni satu orang yang dhaif, lemah. Musanna ni pun lemah. Yang Saleh ni orang tak tahu siapa dia. Matruk, orang majhul, dia tak ada ketahui. Jadi Muzammil meriwayatkan daripada Musanna, daripada Saleh, daripada Junaidi. Bahawa Junaidi kata gini. Berita daripada Junaidi dah. Cerita ni Junaidi punya. Jadi ini diriwayat kita tak terima. Sebab apa? Ini Saleh kita tak tahu siapa. Siapa Saleh pun tak tahu dia ni boleh dipercayai tidak. Yang dua-dua ni dah terkenal lemah. Lepas ada satu riwayat lagi,
Siapa yang kata Muzammil sama ini lemah? Profesor Kadi. Tetapi orang yang seperti apa ni Zamil katakan dia tu sahih. Yang kata ni yang seperti Zamil siapa tahu? Bukhari. Faham tak? يجوز يشدد بالتجريح نعم هذا أنا ما أبغى أقول هذا ما يفهمون. بس الحديث موضوع عن طريق Ibn Jauzi banyak hadis-hadis yang Ibn Jauzi punya dia taruh maudhu. Dia terlalu ekstrim sangat. Tapi dia gunakan bahasa halus. Dia bilang yusyadid, terlalu keras sangat dalam tajrih ni bukan meluka. Kalau kita cakap tajrih ni luka, yakni mencacatkan seorang perawi. Ibn Jauzi ada keras sikit. Sehingga dalam kitab Al-Mawdu'at dia, kitab hadis-hadis maudhu dia bagi pandangan dia, tetapi ada bawah hadis-hadis tu ada yang sahih yang dia katakan maudhu. حاكم مساهل عكس حاكم صاحب المستدرك. Naam, al-hakim bukan yatasahal, tidak. Hakim pula dia banyak terlalu mudah untuk mentiqahkan orang. Ini anak cakap pun tak ada guna, habis masa kamu saja. Ini bidang dirasat fi kutubus sunnah. Nanti kamu bingung lagi. Bukan dia ini Jadi yang penting kalau benda ini ditolak, saya akan beritahu. Sebab dalam ni footnote dia satu, dia tulis jika mungkin. Apa dia? Dalam sini footnote dia tulis gitu. Ini dia ambil daripada Al-Iraqi barangkali. Siapa yang komen tu? Al-Iraqi barangkali. Takhrij Al-Iraqi. Yang nombor 2 tu Nah, itu dah dulu. Kitab dulu yang ditakhrijkan oleh Al-Iraqi. Dan kita ada bukan Iraqi lagi, lain-lain lagi. أغلب أحياء الركبتين Nah, kerana awal dulu pas mula-mula Iraqi punya. Sekarang sudah banyak lagi. Sekarang Albani pun sudah jadi mukharrij. Albani ustaz dia nah, masya-Allah, lakin nas ma يحبوا لانه يشدد يقولون سلفي وهابي كذا هذا يشدد مع انه ما شاء الله محدث محدث كبير. انا باستاذ اهل حديث Muhammad Nasir Al-Albani. Dia daripada Albanian, kerjanya repair jam, tapi dia jadi pensyarah di Universiti Madinah dan ada hadis. Orang-orang Syiah tak suka sama dia. Orang-orang yang benci Wahabi tak suka, sebab dia bawakan dalil-dalil banyak menyokong Wahabi. Orang tak suka. Dia ahli hadis. Sampai dia dah susun kita hadis yang sahih, kita hadis. Macam umpamanya tu nak tengok tentang Imam Mahdi. Dia bikin satu Imam Mahdi hadis tu yang dia tolak. Satu kitab lagi tentang Imam Mahdi hadis sahih saja. Memang Syiah tak suka lah. Dan orang-orang kita banyak pun tak suka. Dan orang-orang Hadramut pun banyak tak suka sama dia. Pasal perbuatan-perbuatan kat Hadramut banyak dia bawakan dalil tentang apa yang mereka buat tu adalah haram dan bid'ah. Dan jadi kadang-kadang sebenarnya orang-orang yang tak suka ni orang jahil. Saya sendiri pun pernah orang kata bila pergi Perlis orang kata anak ni Syiah. Bila nak pergi Kedah dia bilang anak Wahabi. Jadi anak ni apa tak tahu. Murid-murid yang anak halau, yang mana tak dekat roha lagi, tuduhlah pasal dia banyak orang khuraf Wahabi. Sekarang sekali sudah Nurdin sudah keluarkan anak punya ceramah di Terengganu attack Wahabi. Dah bingung pula. Yang anak attack lebih dahsyat daripada lain orang attack. Tak ada orang attack seperti itu. Lebih keras lagi. Kita tengok dekat YouTube. Anak tengok muka anak tu tengah hantam Wahabi. Yang anak attack tak ada orang attack di sini. Orang bercakap pasal tahlil, pasal lakar, anak cakap pasal akidah lagi. Jadi sekarang Habib ni sebagai apa? Dia macam harimau jadian pula dia. Dia boleh pergi kat situ jadi Wahabi, sejak ni jadi ini, jadi ini. Sebenarnya siapa yang bercakap ni semua? Jadi nak bilang jangan layan yang bercakap ni semua jahil.
Kamu kalau alim dari saya, tentu kamu dah ajar saya. Ini semua jahil. Yang anak-anak halal ni semua jahil. Tahu? Cuma suka nak berkumpul-kumpul, bikin maulud, bikin ini, dah bikin lah. Tapi kerana Habib tak ada, jadi rasa-rasa gelisah. Jadi terpaksa buruk kan anak. Apa pasal pula? Jadi dia rasa apa ni, dia tahu dia salah lah, dia kesalahan. Jadi gelisah dia apa. Padahal kita tak tahu menahu. Baik kita diam. Kau tak tahu sudahlah daripada bercakap. Ada apa pertanyaan? Jadi hadis ini kita tak katakan maudhu. Kalau maudhu nanti saya terangkan. Saya memang ada catat semua hadis-hadis akan ditolak. Tapi kamu lihat Imam Ghazali tidak pernah dia bawa satu dalil. Dia bawa ayat Quran, hadis, athar. Kalau ini lemah, itu kuat. Ini sekarang ini athar. Dia bawa satu athar. Sebelum ini dia bawa ayat Quran. Jadi tak jadi masalah. Tapi kalau awak hendak satu kitab daripada Ihya Ulumuddin yang telah dibuang ni semua, telah diringkaskan, namanya Mau'izatul Mu'minin. Itu telah diringkaskan, dibuangnya hadis-hadis apa semua tu. Yang mana ada dipertikaikan, dibuang. Dia mesti tapi kita jangan jadi satu masalah. Apa saja Imam Ghazali kalau dia cakap, dia mesti bawakan sekurang-kurang 3 bentuk dalil. Dari ayat Quran, dari hadis. Kalau hadis itu lemah, ayat Quran kita dah pegang dah. Dan dari athar. Kalau athar kita tak mau pakai, hadis kita boleh pakai, dan ayat Quran pakai. Yang dia tajuk dia tu kita cuba perhatikan betul-betul. Apa yang dia maksudkan? Betapa buruknya ulama su' ni. Tidakkah mencukupi kita dengan apa? Tak usah kata ayat Quran lagi. Kita ambil satu hadis saja yang sahih. Inna asyaddan nasi 'adaban yaumil qiyamah 'alimun lam yanfa'u Allah bi'ilmih. Itu pun dah cukup dah. Tapi dia bawa lagi bermacam-macam. Jadi sesungguhnya pedih-pedih siksaan pada hari kiamat yang akan mendapati, iaitu satu orang alim yang mana ilmunya tak memberi manfaat kepada diri dia. Dia tidak mendatangkan manfaat pada diri. Itu dah mencukupi dah. Ada apa pertanyaan? Ini diterjemahkan Ihya Ulumuddin yang ada takhrij Al-Iraqiyah. Dia tulis sajalah. Bila dia buat macam ini, kita baca lagi kan? Bila dia buat macam ini, kita baca tu tak tahu. Sebab buku ni bukan untuk dibaca. Buku ni adalah perlu berguru. Jadi kalau orang baca tu memang awak kalau baca pun tak mungkin faham. Maka saya boleh sekarang kan? Dia baca tu, kita tengok bawah saya. Tak apa. Itu yang adanya saya pun bacakan lagi. Itu saya baca belum habis ni, baru suku saja. Tak sampai panjang lagi, saya bawakan daripada takhrij lagi. Banyak. Ini syarahan dia. Ini antara syarahan dia. Tapi matan dia tak ada tau. Matan dia satu sikit saja, syarahan dia banyak. Ini syarahan dia. Sebab tu saya berpandu pada syarahan dia. Syarahan dia banyak. Ini salah satu syarahan daripada kitab syarahan dia. Yang tentang hadis banyak. Ana ada banyak kitab syarahan dia. Tapi ana pilih ini untuk pasal hadis ni. Pasal hadis ni banyak ana tak ingat, dia tak hafal lebih sanad. Jadi sengaja ana bawa dia. Dari segi makna tak kisah. Dari kitab syarah ini, di antara syarah dia ini ada satu namanya kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin bi Syarhi Ihya Ulumuddin, yang mensyarahkan dia oleh Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi Al-Syahir bi Murtada, yang terkenal dengan nama Murtada, yang telah wafat pada tahun 1205 Hijrah. Dan kitab ini telah ditahqiqkan pula oleh sebagian ulama. Ini daripada Zabidi dekat Yaman sana. Ini salah. Kitab syarahan ni banyak. Ana dah bersedia semua kalau kamu tanya. Apa dia? Senyum doktor. Kita tak ada panduan.
Iyalah, itu perlunya guru. Jadi saya terangkan ini. Terangkan ini. Ada apa pertanyaan? Fadhal. Diceritakan bahawa seorang laki-laki dari Khurasan membawa kepada Al-Hasan suatu bungkusan. Ini hadis ini untuk fahaman, untuk pengetahuan kamu. Hadis ini berkata Iraqi adalah tidak ada asal bagi dia. La aslalahu. La aslalahu maknanya bukan direka, makna tak ada asal, rekaan semata. Dengan lafaz ni. Tapi di dalam kitab As-Sahihain, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, daripada riwayat Abi Zannad, daripada Al-Arash, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rafa'ahu. Hadis ini marfu'. Tapi cuma perkataan dia lain. Perkataan yang dia kata maudhu' lain dengan perkataan, tapi maknanya sama. Yang dalam hadis Bukhari mengatakan, la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin yawm al-qiyamah la yazni 'inda Allah janah ba'udah. Dia bilang akan datang satu orang yang gemuk besar pada hari kiamat, yang agung, yang gagah, yang besar, dan bagi Allah dia even dapat nothing, even lighter than kepak nyamuk. Dan maknanya sama tu dengan hadis yang dikatakan maudhu'. Naam, fadhal ya Habib. Sesungguhnya bungkusan tersebut berisi 5,000 dirham. tak, sebelum itu hadis tu apa? Diceritakan bahawa seorang laki-laki dari Khurasan membawa kepada Al-Hasan suatu bungkusan. Sebelum itu fi khabarin akhar. Pada hadis yang lain tersebut ada orang yang berkumandang pujian baca terhadap dirinya memenuhi antara masyriq dan maghrib, tetapi pada sisi Allah tidak ada timbangannya seberat sayap lalat. Ba'udah, nyamuk lah. Mana orang, faham tu? Seorang itu dia begitu dapat pujian sana sini, di barat dan timur, hebat. Tetapi di sisi Allah, seorang alim, seorang hamba yang alim, yang terkenal, pujian dia ke sana sini, orang sanjung dia, agung kan, tapi di sisi Allah is nothing. Malah tidak lighter daripada, lebih ringan daripada sayapnya nyamuk. Jadi jangan heran bahawa kita ni dekat dunia, macam mana kita popular pun, nothing di sisi Allah. Allah tak pandang itu semua. Kalau perbuatan kita, kalau hati kita tidak betul, macam mana hebatnya kita sekalipun. Jadi ingat, begitu juga dia pernah anak tegurkan. Jangan fikir, mentang-mentang kita ni daripada Sayyidah Fatimah, kita daripada Sayyidina Ali, keturunan Nabi. Jangan ingat itu tentang apa ni kita keturunan, tak akan menolong kita. Dia begitu, orang yang begini popular pun disaksikan oleh orang ramai di dunia, disambut timur dan barat, tapi bagi Allah is nothing. Naam. Kemudian satu lagi, ini riwayatkan daripada Hasan al-Basri. Naam. Diceritakan bahawa seorang laki-laki dari Khurasan membawa kepada Al-Hasan suatu bungkusan sesudah Al-Hasan meninggalkan majlisnya. Bungkusan tersebut berisi 5,000 dirham dan 10 potong kain dari benang halus. Berkata laki-laki itu, "Hai Abu Sa'id," panggilan kepada Al-Hasan, "inilah belanja dan inilah pakaian." Menjawab Al-Hasan, "Kiranya Allah melimpahkan kesihatan kepadamu. Kumpulkanlah ini untuk belanjamu dan pakaianmu. Kami tidak berhajat kepadanya. Sesungguhnya orang yang duduk seumpama majlisku itu dan menerima
dari orang seperti ini, maka dia akan menjumpai Allah Ta'ala pada hari kiamat dan ia tidak berbudi. Faham tu? Satu orang jumpa Al-Hasan Al-Basri. Dah habis Al-Hasan Al-Basri dalam majlisnya, majlis pengajarannya, majlis ta'limnya, satu orang tu dia ambil, kasihlah 5,000 dirham. That's quite big money. Dan suatu bungkusan yang pakaian daripada Khurasan, buatan Khurasan. This is upah untuk engkau. This is ganjaran. Kalau zaman sekarang orang kasih envelope. Dan Hasan mengatakan apa ni, dia bilang, this is, ambil engkau, kau simpanlah benda ni. Orang yang seperti kami ni, yang dalam majlis seperti ni, tak mengambil ni semua. Dan sesiapa kalau ada orang alim membuat lakukan begini, maka dia di akhirat nanti tidak ada nasib bagi dia. Atau dengan lain perkataan, orang-orang alim ni, ulama ni, dia bukan fikir pasal dunia, bukan nak mengambil upah sebenarnya. Jadi tak boleh disogok. Sekarang kalau tak kasih, tak boleh. Sekarang minta nak ceramah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Ustaz, saya terkhusus nak ceramah, 600 satu jam. Kalau daripada negara Arab, mesti begini, cara jalan begini, cara buka ini begini. Ini semua ni apa ni, yang di akhirat nanti bakal tidak ada la khalaqalahum, tidak ada bahagian untuk dia. Ni ulama bukan begitu. Tak boleh disogok, tak boleh diberi envelope, tak boleh nak beri hadiah. Sekarang ulama minta pula. Cuba tak kasih, tak datang lah. Baik. Kadang-kadang zaman sekarang pun ada dia tak minta, tapi dia pasang kaki untuk meminta. Ejen-ejen dia banyak. Jadi di sini baru kamu tahu, kalau ustaz kamu bila tak mau ambil apa-apa, jangan bilang ustaz kamu bodoh. Sebab kami ni dah belajar ni, itu sebab dia susah. Faham? Diriwayatkan dari Jabir, hadis mauquf dan marfu'. Hadis tidak kuat. Bahawa Nabi SAW bersabda, janganlah engkau duduk pada setiap orang yang berilmu, kecuali pada orang yang berilmu yang mengajak kamu dari 5 kepada 5, dari keraguan kepada keyakinan, dari riak kepada keikhlasan, dari kegemaran kepada dunia, kepada zuhud, dari takabur kepada kerendahan diri, dan dari permusuhan kepada nasihat menasihati. Faham tu? Maknanya jangan kamu duduk, jangan kamu dampingi, jangan kamu jumpa ulama, melainkan ulama yang menyuruh kamu keluar dari 5 pergi ke 5. Jadi kalau ulama itu menyuruh kamu daripada keraguan, yang mengeluarkan kamu daripada keraguan kepada keyakinan, ulama yang menyuruh kamu supaya jauhkan riak dan pergi kepada keikhlasan, orang alim yang suruh kamu jauhkan dari gila dunia kepada zuhud, dan daripada takabur kepada tawadhu', dan daripada permusuhan kepada nasihat. Kalau dia tak suruh begitu, jangan hampir kepada dia. Ada apa pertanyaan? Fadhal ya Habib. Berfirman Allah Ta'ala, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. Artinya, lalu ia keluar kepada kaumnya dengan perhiasannya yang indah-indah. Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Lalu dia keluar kepada kaumnya dengan perhiasannya yang indah-indah.
orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia ini berkata, wahai, kiranya kami mempunyai seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia beruntung yang besar. Tetapi orang-orang yang berpengetahuan berkata, malang nasibmu, padahal pahala dari Tuhan lebih baik untuk orang yang beriman. Maka ahli ilmu itu tahu memilih akhirat atas dunia. Di antara tanda-tanda Itu dah bab lain pula. Itu yang kedua pula. Ada apa pertanyaan? Itu jelas tak yang tadi? Fakharaja ala Qarun. Man kharaj? Qarun. Tahu Qarun? Bahasa Melayu kalau harta karun lain. Dia bilang ini harta karun. Qarun tempatnya kat Timur Tengah, dia bilang kat sini harta karun pula. Jadi Qarun ini dengan bongkak dengan kekayaannya. Jadi orang semua ni, ada orang dia macam bercita-cita tau nak jadi macam Qarun. I wish be like this, I wish be ini. Tapi bagi orang-orang yang utul ilma, orang-orang ulama-ulama ni, dia tidak. Dia bilang bahawa ganjaran di sisi Allah lebih besar. Qarun berapa lama? Qarun pun sekarang dah habis. Dengan kekayaan dia, dengan negara dia, dengan kota, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau pergi masa nanti dia nampak ada satu tempat dia macam tasik tu, tak dalam, tapi bau hamis sampai sekarang, bau bangkai macam bangkai manusia sampai sekarang. Apabila Allah tenggelamkan Qarun dan harta-hartanya dan kaum-kaum dia semua tu. Jadi orang semua nak, bagi orang yang ulama tak buat begitu. Jadi ulama ni dia bukan nak gila dunia, bukan gila harta. Sebab apa? Ulama ni dia mahukan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ganjaran Allah dan ganjaran di akhirat lebih hebat daripada apa yang didapati oleh Qarun. Orang kan bila tengok, bila Qarun keluar, fakharaja katanya, fakharaja ala qaumihi, maka keluarlah dia. Siapa dia tu? Iaitu Qarun pada kaumnya. Fi zinati, dengan hiasannya, dengan gagahnya, hebat-hebat jalan gitu. Qala alladhina yuriduna alhayatud dunya, maka orang yang gila kepada hidup dunia ni, ya laitalana mithla ma utiya Qarun, alangkah baik, I wish kalau aku dapat seperti mana Qarun dapat. Macam orang yang diberikan oleh Allah akan ilmu syariat, yang ulama-ulama, tak seharus begitu. Kita bukan mengatakan salah kalau cuma wish untuk ini. Makna ulama tak harus begitu. Sebab ulama hanya memikirkan ganjaran di akhirat. Ganjaran, kerana ganjaran Allah lebih hebat daripada apa yang diberikan kepada Qarun. Qarun tu dah kira hebat lah tu. Dia dah kira the richest man in the world that time. Kaya tu, sampai akhirnya jadi pepatah Melayu, harta karun. Kalau apa yang tertanam harta karun, bukan menjauh perginya daripada Timur Tengah ke sini. Semua dah bilang harta karun kan. Pada Qarun kat sana, dunia kaya. Jadi semua orang bilang wish be anu. Jadi terus Tuhan menjawab, menerangkan. Jadi waqala alladhina utul ilma, ini orang itu orang awam biasalah berkata. Tetapi orang yang diberikan ilmu, wailakum thawabullahi khairun liman aman, bahawa balasan Allah, pahala Allah, ganjaran Allah lebih baik bagi orang yang beriman. Kalau harta karun ni ke mana pun. Jadi bagi orang-orang yang diberikan ilmu padanya, bahawa dia tidak heran tentang kekayaan Qarun itu. Nah, ada apa pertanyaan? Kita sebenarnya menceritakan tentang sifat-sifat ulama akhirat. Tapi dalam kita menceritakan sifat-sifat ulama akhirat itu, terpaksa kita sentuh juga sifat-sifat ulama su. Sebab kita tidak nampak baik, benda yang baik kalau tak tunjuk yang jahat. Jadi dia bawakan itu untuk kita memahami yang baik itu. Ada apa pertanyaan sebelum kita bacanya?
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ma yaqulu liman sana'a ilaihi ma'rufa. Perkara apa yang harus kita baca, apa yang harus kita katakan bagi orang yang membuat baik kepada kita. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada riwayat daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala man ista'adha billah fa'idhu wa man sa'alakum billah fa'atuh wa man istajara billah fa'ajiruh wa man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uh fa in lam tajidu fad'u lah hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumu. Rawahu Ibn Sunni. Riwayat daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, barang siapa yang minta mohon perlindungan dengan Allah, maka berikanlah perlindungan baginya. Dan barang siapa yang memohon dengan Allah, maka berikanlah pada dia. Barang siapa yang meminta istajar, maknanya minta supaya Allah menjadi jar, damping kepada dia, maka dampingilah. Dan barang siapa yang membuat baik pada kamu, maka berikanlah ganjarannya, balaskanlah. Fa illam tajidu, maka sekiranya kamu tak dapat memberi balasan, maka doakan dia. Yang di sini, sehingga kamu tahu bahawa kamu telah membalasnya. Dengan lain perkataan, apabila orang buat baik kepada kita, kita balas. Orang menolong kita, kita beri ganjaran pada dia, beri upah pada dia, beri ganjaran pada dia, beri hadiah kepada dia. Dia dah buat berbudi pada kita. Orang menolong kita, kita beri. Kalau sekiranya kita tak sanggup, kadang-kadang kita tak dapat nak membalas, jadi kita doakan untuknya. Dengan kita doa pun, sehingga kita tahu bahawa kita telah membalas. Kita tak dapat membalas dengan kebendaan, jadi kita doakan dia. Jelas tu? Ada apa pertanyaan? Baik. Faslun ma yaqulu idza arada al-qiyam min al-majlis. Apa yang kita baca bila kita nak bangun daripada sesuatu majlis. Kadang-kadang kita duduk bersembang-sembang. Bila kita nak keluar ataupun kita duduk, kadang-kadang kita pergi berbual-bual, minum kopi, berbual-bual. Jadi supaya kita dah, apa yang kita lepas kita dah habis nak berpisah, apa kita baca. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, قال من قال إذا أراد أن يقوم من مجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك غفر له ما كان في مجلسه من ذنب. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia telah berkata, barang siapa yang apabila nak bangun daripada sesuatu majlis, tempat kita bertemu, kadang-kadang kita duduk bersama ramai berbual, bila kita nak berpisah, kita baca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila kita baca itu, maka diampunkan dosa kita yang berlaku dalam majlis. Mungkin dalam kita duduk majlis itu, kita terumpat, terkata kotor, jadi telah membuat dosa dalam majlis kita itu, atau apa-apa sajalah dosa-dosa. Maka bila kita baca itu untuk berpisah, maka kita akan diampunkan segala dosa yang kita lakukan dalam majlis. Yani subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi setiap majlis nanti bila ada tu, nanti buat begitu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khalas. Maka apa itu dosa yang kita lakukan dalam situ akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan pula, barang man arada an yuktala bil mikyal al awfa falyaqul fi akhir majlisih
Ini lain pula riwayat. Barang siapa yang nak ditimbangkan dan diukurkan dengan ukuran yang begitu sempurna, maka dia baca di akhir majlis dia, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu dalam surah As-Saffat. Tapi kalau ente tengok, kedua-dua maksudnya sama. Kedua maksudnya sama. Yang ini digunakan dengan ayat Quran. Yang satu lagi dengan doa yang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama juga. Ente boleh gunakan salah satu daripada ini dan ente boleh gunakan kedua-duanya. Dan kebanyakan orang menggunakan pertama. Kadang-kadang bawah tu ayat khulu, dar hawan itu di tempat orang perempuan. Dulu perkumpulan yang banyak dosa perempuan. Zaman dulu. Sekarang dah terbalik, lelaki. Kalau kita tengok dulu-dulu, orang-orang dulu, ulama-ulama cerita dalam hadis, mana penghuni neraka paling banyak kaum wanita. Tapi sekarang dah tambah pula kaum lelaki yang paling. Yang banyak gosip, yang banyak mengumpat dan laki-laki. Yang banyak kau temberang tu saya kira lagi lah. Orang memang pakar-pakar. Jadi bila habis dalam ayat Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ataupun ente baca dalam hadis tu subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Tuhan engkau dan dengan kepujian pada engkau, aku menaik saksi bahawa tiada yang Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Aku mohon pengampunan daripada engkau dan aku bertobat kepada engkau. Nah, tuan. Banyak majlis dia baca boleh ni. Boleh? Banyak majlis sekarang ni dia baca, habis dia nak tutup ayat dia akan baca benda dia. Tapi dia tambahkan Apa benda tu? Surah Wal-Asr. Itu surah Wal-Asr itu diorang pengaruh daripada Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna. Hasan al-Banna dulu diorang bikin usrah. Usrah artinya family. Dulu apabila ni Ikhwan Muslimin, ini diktator ni daripada Presiden Nasir, yang membebaskan juga, memerdekakan Mesir juga, ini adalah termasuk orang-orang Islam juga. Tetapi akhirnya tentera ambil, Muhammad Najib. Lepas tu Presiden Nasir pula, masa itu dia jeneral juga, dia gulingkan apa ni, dia punya bos Muhammad Najib itu, Jeneral Muhammad Najib tu. Lepas tu orang kerjakan pula Ikhwan Muslimin. Padahal dia orang semua tu orang Islam, tapi kerana pengaruh-pengaruh apa ni daripada Rusia, dia komunis, dia terpaksa dia kerjakan ini apa ni ini. Jadi orang-orang Islam tak boleh berkumpul tau. Diorang tak boleh berkumpul. Kumpul lebih pada 5 orang diorang tangkap. Jadi bikinkan perintah darurat. Jadi bagaimana kita nak apa ni kembangkan Islam ni, Ikhwan Muslimin nak bikin Hasan al-Banna ni. Jadi dia beri setiap orang itu, you have to create another person. Macam saya, anak Umar Syatri, anak create another Umar Syatri. Dan setiap orang. Jadi diorang adakan berkumpulan kecil-kecil, itu digelar usrah, family. Usrah tu family. Akhirnya dia tiru-tiru dia pelajar Malaysia pula. Anak tengok kat luar negeri ada usrah-usrah. Di Australia ada usrah-usrah. Oh, dari Abim. Mungkinlah. Sebab Abim ni sedikit sebanyak ada pengaruh Ikhwan Muslimin. Naam. Lepas itu dia orang bacalah apa ni, dah habis dia nak berpisah, dia baca surah Al-Asr, labas. Sebab apa? Dalam surah Al-Asr itu kalau kita bilang demi asar, demi waktu asar, demi masa asar, demi, ada yang mengatakan demi masa, demi waktu asar, ada kata demi sembahyang asar, ada yang maksud ulama bersisir dalam segi wal asri apa artinya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladina amanu wa amilus salihat, melainkan mereka yang beriman dan amal yang saleh. Tak cukup itu juga, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, saling memesan antara satu dengan kebenaran dan memesan dengan kesabaran.
Jadi bila kita buat tu kita memesan. Jadi ni apa ni orang sama lagi kita sekarang kita apa yang kita buat ni usrah ni untuk saling memesan. Dia kenakan dengan ayat itu. Tak jadi salah. Kita nak baca tu. Tapi yang jadi salah kalau bilang inilah perkara yang mesti, tu jadi salah lah. Benda tak wajib. Benda tu lebih baik, memang bagus. Macam doa-doa ni bukannya wajib. Tapi bagus kita nak minta pengampunan. Ini. Macam-macam lah. Ada orang dia nak habis, ada bikin majlis lain-lain. Ada apa ni, macam-macam. Bukan orang bila nak penutup tu ada macam-macam. Ada orang dia tak ada apa, dah habis majlis, okay, see you later alligator. Pun ada juga. Abzal? Perkataan alligator. Perkataan alligator? Tak ada. Ya pasal yang dah ada semua alligator, buaya. Jadi tak sebut alligator. Ente orang apa? Ente orang sebut siak. Kena pelat Inggeris sangatlah. CU tu nampak macam sekolah punya. Siak. Tapi diorang tak sedar. Yang diorang sebut siak ni kau di Malaysia. Kan Malaysia ni ada bahasa suci Cina. Mana mampuslah engkau. CU. Mampuslah engkau. Jadi kita bila nak sebut CU ni kadang-kadang ada ciao kata dia. Ciao kena nak pakai bahasa Italian. Sini Cina pun ada ciao tepi sikit. Ciao tepi. Kia berambus engkau. Jadi kita pakai ni mendatangkan persisihan pandangan, babe. Jadi jangan pakai CU. Macam itu kita C tu mampus kan mati. Jadi bila sebut betul-betul. Ada apa pertanyaan? Ini masa doa ni tadi. Kita ada lagi 2 minit. Ta'am Abu Bakar. Sekarang di masjid lepas semayang ni dia apa namanya salam dan selawat. Pusing. Dia perbuatan tu okey ke? Bagaimana kadang-kadang orang yang masbuk ni mengganggu kita nak semayang apa yang tak. Soalan nanti ada 2 macam ni. Apakah boleh kita bersalam dan berselawat? Tak jadi salah. Itu dah memang adat. Soal mengganggu orang kalau dalam masjid memang tidak boleh, jadi hukumnya haram. Relax lah sikit. Ana pun begitu. Ana bila mengajar hari Rabu kat Wang Semaju gitu. Orang tidak habis main maghrib. Sallallahu ala Muhammad. Ada lagu pula. Lagu Hijazi. Macam tadi kat masjid. Imam siapa berilah selawat, orang tak peduli. Cakap Arab, orang tak peduli. Cakap Melayu, tak peduli. Lama-lama imam baca sallallahu, baru ramai-ramai tu masjid. Dia orang suka menyanyi, babe. Jadi dia tahu trik dekat Malaysia ni, babe. Anda cuba sekarang nak fikir, kalau ada orang nak bergaduh kan, tengah nak bertengkar, nak bertumbuk, kita nyanyi lama-lama. Sallallahu ala Muhammad. Mungkin dia stop tau. Jadi untuk dia bersalam, tak jadi salah. Kalau dia mengatakan bahawa sunat salam, ada orang mengatakan lepas asar sunat bersalam, dia mesti bawa dalil. Yang kita jumpa hadis itu adalah dhaif. Tapi kalau nak buat sebagai adat tak jadi satu salah. Cuma yang kita salahkan kalau bilang dah wajib atau apa yang dikatakan disyariatkan, itu kita tak setuju lah. Kemudian kalau mengganggu orang sembahyang, itu adalah di masjid dia hukumnya haram. Sebab masjid ni kita harus jaga betul-betul. Bila dah tak ada orang, tak ada ganggu, tak ada. Itu haram, itu dah tetap. Apa saja kita angkat suara pun menjadi apa ni, mengganggu orang adalah haram. Ceramah, kita beri ceramah ke, whatever you call, ceramah ke, tazkirah ke, mengganggu orang ibadah, maka hukumnya haram. Ceramah itu haram. Itulah orang kebiasaan gitu. Macam orang salam. Di Kedah salam. Ada salam. Itu maksudnya dari hati ke hati. Nah, ya Faisal. Jadi kalau begitu, tiap-tiap mesti dia ada program drama atau
Jadi sepatutnya macam mana? Dia tak boleh ke tengah, dia kena ke tepi ke? Bukan ke tepi ke tengah. Itu tak peduli, babe. Orang berganti ke tengah, tepi pun pakai mikrofon. Maksudnya jangan bikin waktu orang sembahyang lah. Selesaikan dulu majlis apa ni, orang sembahyang apa semua. Mana masa sembahyang tak boleh. Waktu orang sembahyang kat masjid tu tak boleh. Selalu orang sembahyang bila azan, orang tunggu sekejap, kemudian khamat, kemudian itu. Itu tak boleh bikin. Bahas begitu panjang ada. Kenapa minta nak ambil waktu orang tengah beribadah dengan sembahyang? Biasa orang sedang lepas maghrib, dia continue sampai dah habis baru sembahyang Isyak. Kalau tempat tu tak ada sembahyang, tak ada apa-apa, jangan ganggu. Kalau ada orang nak sembahyang, kita tak boleh. Kita pernah ada mengajar. Kita tak mengajar tempat orang sembahyang, kita mengajar kat bawah dia kedah. Kita pastikan orang-orang sembahyang kita tak ganggu. Itu haram. Padahal kita mengajar ni hukum fikih tu. Kita tak kacau dalam masjid tu. Itu bila sana waktu masuk isyak, diorang azan, diorang akan khamat, diorang akan sembahyang, kita tak boleh ganggu. Itu jadi haram. Buat tempat lain. Naam ya Datuk. Salam lah sambil berselawat. Tak jadi salah berselawat. Itu yang anda tahu, anda dah belajar satu tentang berselawat ni daripada Ibrahim Pindik tu. Apabila P. Ramli sama Mak Zain datang nak minang untuk Haji Bakhil, bila kawan tu nak bercakap, Allah SWT. Sekejap lagi kawan tu nak cakap, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi anda tahu tu, oh begini kata. Rupanya pasal apa? Masa tu anak kecil lagi. I brought up dengan Arab family. Kita tak pernah dengar Assalamualaikum. Arab kan, Arab style kan. Tak pernah kata Allahumma salli ala Muhammad. Tak pernah dengar lah. Jadi bila tengok filem tu baru tahu. Jangan sampai apa ni, aku tutup. Jadi kalau ente nak bersalam, Assalamualaikum, Allahumma salli ala Muhammad, tak jadi salah. Tapi kalau jadi salah, kalau kita bilang itu disyariatkan, itu salah. Ente nak sebut apa? Bukanlah Islam ni semua benda yang Nabi tak buat seterus kita nak hukum ke haram. Yang kata Nabi tak buat kita hukumkan salah tu bid'ah. Kalau benda tu kita kaitkan dengan agama, maknanya benda tu tak syariat, kita bilang syariat. Itu dikatakan man ahdatha fi amrina, itu dikata baru bid'ah, dhalalah. Benda tu bukan syariat. Ente kalau nak salam, Assalamualaikum, salahnya. Ente nak sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada kadang-kadang how are you? Arab lagi, kadang-kadang salam babe. Ada Assalamualaikum, kif halak, dia pegang dia punya zub babe. Arab begitu. Kadang-kadang lama-lama dia tanya, apa khabar kau punya anak, apa dia pegang dia punya anak. Apa khabar kau punya anak, apa khabar family, apa semua. Kadang-kadang dia pegang babe, dia nampakkan bentuk dia gitu. Pakai nampak itu. Ente duduk kat sini tak nampak babe. Sini orang salam begini, ada salam begini. Ni orang silat. Bila ente pegang, sap dia tarik kan jari ente kan. Itu silat. Ada salam begini. Dia kata salam begini. Itu semua ada makna babe. Ente orang hanya ikut saja. Ada salam begini. Ada salam kadang-kadang dia nak cium pun tidak. Macam ente orang, pandai. Itu salam trik. Salam Habib nak cium. Habib kasih tak cium pula. Banyak kali nampak. Dan itu semua tak salah Datuk. Asalkan kita jangan bilang itu syariat Allah. Dan kita tak boleh buat begitu apa ni. Ini disyariatkan. Bila kita salam kita mesti berselawat. Itu. Dekat negeri sini, negara Arab tak ada. Anda tak pernah tengok, anda duduk kat negeri Arab lama tak pernah ada. Lepas sembahyang pun kita tak salam. Itu kan anda pernah cerita. Satu orang Kedah, dia pergi kat Mekah. Lepas kat masjid, lepas tu dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini duduk ke sini. Ada satu hadis dhaif tentang pegang kepala ada bacaan. Lepas tu dia duduk, salam orang tu. Dia dah salam, dia tanya, mai mana? Tanya orang apa ni, orang Mesir, Arab Mesir gemuk ini, mai mana? Mesir pun tak tahu, dia cakap Melayu.
Istaul. Apa yang kau cakap? Oh, main stamboi, kata dia. Padahal kawan tu tanya istaul. Lepas tu dia diam lagi, subhanallah, dengan tasbih panjang, subhanallah. Lepas tu dia cakap lagi nak sembang. Stamboi lagu mana? Bagus tak? Arab tu pening. Apa dia ni cakap? Tak boleh. Kata dia, apa yang kau cakap ni? Dia bilang, oh banyak ais, padahal hampa putih-putih. Dia tafsirkan sendiri. Jadi dalam Islam tu tak jadi masalah ke? Ente nak salam, nak sebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad ke apa ke, tak jadi masalah. Cuma kita tak boleh katakan syariat. Cuma bila cara salam pernah yang Nabi tegur. Apabila bersalam, jangan kita sikit-sikit. Nabi ajarkan, pegang betul tangan. Jangan kita rasa macam geli tangan orang, kan kita macam menghina. Pegang betul-betul tangan. Ada setengah orang dia salam tarik sikit macam mentang-mentang dia besar ke, dia kaya ke apa ke. Itu tak boleh. Dia cuik kerana tak memegang tangan orang. Kalau ada masalah tangan dia ada kotor, ada apa, cakap lah. Macam lepas makan, Assalamualaikum babe, dengan basah-basah. Anak tegur, tangan kau basah. Kadang-kadang dah salam pun taruh basah. Tapi dalam Islam tak jadi masalah. Kita nak sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ke apa tu, atau kita nak cakap salam ni homa, atau kita sampai yang nak syari sabda je pun boleh tak, asal kita bilang itu syariat. Nak bikin Allahumma salli ala Muhammad sini dah, ini selawat kat sini dia orang suka babe, tapi mesti ada lagu dia. Dia mesti sallallahu alaihi, dia orang suka. Lepas sembahyang tu semua tu, anak kat situ bila habis anak tengah sembahyang sunat, diorang ada berdiri, dia ada cara salam. Jadi yang imam tu berdiri, dia ni salam. Lepas salam, dia duduk sebelah imam, dia ni salam. Jadi semua orang dapat salam semua. Ustaz dia tak salam, pasal ustaz tengah sembahyang. Ada salam lah tu, salam. Itu tak jadi masalah. Sambil nyanyi, tapi nyanyi diorang dengan selawat lah, sallallahu ala Muhammad, lagi bagus kan. Tak ada apa-apa tu Datuk, buat apa saja dia tak tu. Dia nak bahasa Cina, bahasa Jepun, bahasa apa, hatta salam cara Jepun pun nak rukuk cuma dia ni tunduk, kadang-kadang dia nak balas, masing-masing nak menghormati, akhirnya tak habis. Tapi kalau tujuan dia macam ibadah, itu saja haram. Tujuan itu penghormatan. Macam kita dengan raja, kita sebut begini, itu dah satu adat kat sini. Tapi kalau ente buat ini sebagai macam menyembah berhala ke, menyembah Tuhan ke, itu jadi haram. Tapi ini adalah satu lambang. Macam kita juga angkat tangan kan, polis angkat tangan, bukan apa beza dengan satu dengan dua. Ini polis begini kan, ini dua. Navy begini. Jadi tak jadi masalah tu. Asal jangan kita katakan itu disyariatkan. Ada apa-apa pertanyaan lagi? Ini bukan kata lagi 2 minit, dah lebih 10 minit. Wallahu a'lam bissawab. Baik, fadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Safha muka surat 608, hadis 982. وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم يغيلون أولادهم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي. رواه مسلم. Dari Juzamah binti Wahab radhiyallahu anha, ia berkata, aku datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah orang
banyak. Dia bersabda, sungguh aku telah berkehendak melarang ghilah, maka aku melihat bangsa Rom dan Faris. Tiba Rom dan Faris, ini Faris itu Parsi lah. Tiba-tiba mereka berbuat ghilah dan tidak membahayakan sedikit pun terhadap anaknya. Kemudian mereka bertanya tentang azl. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azl itu adalah pembunuhan terhadap anak dengan samar-samar. Hadis riwayat Muslim. Keterangan, ghilah adalah mempergauli isteri sedang menyusui anaknya. Azl adalah mencabut zakar dari dalam vagina ketika hendak memancarkan sperma. Berdasarkan hadis di atas, ghilah hukumnya boleh, sedangkan azl mencabut zakarnya dari kemaluan isteri ketika hendak memancarkan sperma hukumnya haram. Salam. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Hadis ini ada dua perkara. Satu dikatakan ghilah. Ghilah ni ada yang mengatakan bahawa arti ghilah iaitu bersetubuh dengan isteri ketika isteri masih lagi menyusukan anak. Ada pandangan mengatakan ghilah iaitu bersetubuh dengan isteri ketika isteri sedang hamil. Tapi yang kuat yang mengatakan makna ghilah iaitu menyetubuhi isteri ketika isteri sedang menyusukan anak. Maksud sedang menyusu, masih lagi anak tu masih baby sedang susu, tapi sudah bersihlah nifas. Maka pandangan ada orang-orang mengatakan tak bagus. Pantang. Ada zaman-zaman dahulu orang pantang. Takut ini memudaratkan anak. Tapi sebenarnya tidak. Apabila orang itu menyetubuhi isterinya sedangkan isteri masih menyusukan anak, tidak akan mudaratkan apa-apa anak. Itu hanya sangkaan-sangkaan orang, petua-petua yang merapik. Bukan fatwa, petua-petua yang merapik. Itu satu. Jadi perkara itu adalah harus. Kedua, iaitu azl. Azl iaitu mengadakan hubungan jentina, kemudian membuangnya benih di luar, supaya tujuannya supaya tidak jadi anak. Macam family planning lah. Tapi zaman dulu mana lagi ada ubat-ubat ini, ada tablet, ada apa-apa cara. Jadi mereka buat begitu. Berdasarkan hadis ini bahawa azl adalah hukumnya haram. Maknanya family planning adalah hukumnya haram dengan cara azl, bukan cara tablet tau. Cara azl. Dalam ikut hadis ini. Dan ini adalah pandangan mazhab al-Zahiri. Adapun jumhurul ulama, majority of ulama, termasuk mazhab yang empat ini, hukumnya harus. Ini berdasarkan hadis yang lain. Hadis yang lain mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu adakan azl, sedangkan ketika itu Quran turun. Kalau benda ini haram, tentu Allah sudah turunkan ayat melarang ini. Jadi satu hadis menunjukkan larangan, satu hadis menunjukkan benda itu boleh. Jadi pandangan jumhur ulama, larangan ini adalah litanzih, untuk benda itu tak bagus, bukan maknanya haram. Dan kalau nak azl adalah hukumnya adalah harus. Ada juga pandangan dia membahagi-bahagikan. Yang haram ni pada hamba. Hamba. Sebab dia khawatirkan jadi anak, nanti susah nak jual hamba ni. Kalau orang itu ada hamba perempuan, bila hamba dia boleh meniduri hamba dia. Bila dapat anak, jadi wanita itu sudah jadi hamba kepada tuan, tak boleh. Akhirnya dia akan jadi merdeka. Jadi boleh dilarangkan itu kononnya, maknanya satu pandangan. Tapi kita kembali pada mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i hukum azl adalah harus. Adapun larangan itu larangan tanzih, tak bagus. Tak bagus pasal apa?
akan menghalang kepuasan kepada isteri kita. Lagi satu, ada pandangan konon orang-orang Yahudi punya pandangan mengatakan itu adalah satu madhab agama Yahudi diharamkan azal ni. Kerana dia katakan bahawa ini kita menghalang, seolah-olah membunuh orang itu. Dikatakan al-wa'du, makna membunuh bayi itu walaupun belum jadi sempurna. Tapi itu kita jawab dengan hadis yang lain. Rasulullah mengatakan, kalau Allah mau, saya orang tidak boleh tolak kalau mau jadi anak. Dan di sana ada sebuah hadis, kalau benih pergi ke atas gunung sekalipun, kalau Tuhan mau jadikan anak, maka akan jadi anak. Jadi itu kita menolak pandangan agama Yahudi. Hadis yang akan datang ini menunjukkan bahawa perkara ini adalah harus. Jadi kita jamakkan, kita kumpulkan dua hadis. Satu hadis katanya larang, satu hadis membolehkan. Jadi yang membolehkan kita tetap mengatakan boleh, yang melarang di sini adalah larang dengan tanzih, iaitu makruh, bukanlah larangan dengan haram. Bercakap pasal family planning dalam Islam, kalau kita tanzimun nasal adalah harus, tetapi kalau tahdidun nasal adalah hukumnya haram. Tanzim kita plan, kita nak 2 tahun satu, 3 tahun satu, mesti ada sebab-sebabnya. Kemudian tahdid, mana kita putuskan sekali, adalah hukumnya adalah haram. Itu dilarang dalam Islam. Melainkan kalau kerana kesihatan yang tak dapat dielakkan. Dan ini pun telah dibentangkan dengan kertas kerja oleh guru anak Atiyah Muhammad Salim. Salim Atiyah, tahun 1967. Ana dulu ada hadir dalam konferens Muktamar Islam di Kuala Lumpur ni. Ana ada hadir tukang pegang buku dia. Dia ada buatkan kertas kerja. Memang kertas kerja tu memang cantik. Dia bawakan cerita tentang family planning, daripada mana datang, bila datang, bagaimana ini serangan ke atas umat Islam. Mereka nak kurangkan bilangan umat Islam ni. Tapi keputusan di dalam muktamar itu di 1967 di Kuala Lumpur mengatakan bahawa family planning adalah harus. Cuma kalau nak tutup sekali dia punya zuriat, maka hukumnya haram. Mana tahdid, mana tutup sekali, macam jahit ataupun kita ikat ke apa, mana tak boleh lagi beranak forever. Itu dilarang. Dan ini telah diguna pakai seluruh dunia Islam. Naam, ada apa pertanyaan? Naam. Orang yang pakai kondom ni, adakah dia dianggap sebagai azal? Bukan, kondom bukan azal. Azal ini maknanya dia separuh jalan dah. Separuh jalan, lepas tu dibuangnya benih di luar. Sebab benih itu bakal menjadikan anak. Tapi kondom ni tidak. Dia tak buang, dia tak buang, cuma dia tak masukkan ke dalam rahim wanita. Jadi kondom bukanlah azal, tapi hukum kondom adalah harus. Kondom digunakan untuk perkara yang dibenarkan. Tapi kalau orang berzina pakai kondom, tak betul. Ini maksud dia kondom tu family planning lah. Dia bukan makna tutup keturunan, tidak. Dia plan saja. Sekarang macam-macam. Kita tanya doktor tahulah. Ana ada pergi cek juga, tanya-tanya apa. Ada yang pakai tablet. Pakai obat makan. Ada yang pakai yang macam mula ke apa tu, Ana tengok. Lilit-lilit gitu. Ada doktor orang bilang pakai jahit kat sini, benda kat sini letak. Susuk. Dia masukkan kapsul tu keluarkan ubat susuk. Oh, asyik. Dia masuk kat sini. Tanya doktor kat situ, dia bilang 6 tahun. Kata 6 tahun boleh gunakan. Itu semua family planning. Cuma orang salah gunakan. Apabila sudah datang teknologi sains yang moden ini, orang salah gunakan. Akhirnya orang menggunakan satu kemudahan untuk berzina. Itu sudah salah. Macam pisau lah.
kita adakan pisau ni untuk potong bawang, potong daging, tapi ada orang gunakan untuk bunuh. Sama juga dengan komputer. Komputer tu untuk mendatangkan kita punya maklumat, menolong kita sebagai sekretari kita simpankan banyak maklumat. Kadang-kadang hilangkan boring juga untuk main game. Tapi ada kadang-kadang orang salah gunakan dengan benda-benda yang sampai memfitnah. Tak bukan saja orang-orang jahat, orang baik pun. Kadang-kadang orang alim dia gunakan ini untuk cari populariti, untuk cari duit. Jadi itu soal salah guna masalah lain. Jadi kita tidak boleh haramkan komputer kerana salah guna. Kita tak boleh salahkan kondom kerana orang salah guna. Jadi dalam Islam bukan melarang. Bukan melarang untuk family planning. Yang dilarang kalau kita nak tutup sama sekali. Mungkin hari ini kita dah tengok berderik-derik, isteri sampai tak sempat haid 11 bulan satu. Tapi kemudian kita nak stopkan terus. Lepas 10 tahun kita teringin dapat anak, kita tak boleh dapat anak lagi. Di situlah jadi timbulnya benda haram. Jadi tak dibenarkan kita tahdid. Tanzim tak apa. Tanzim ni macam susunlah plan. Tahdid ni macam karof. Dan plan pun kita tengok. Kadang-kadang kerana kesihatan isteri, kadang-kadang kerana kesihatan suami, kadang-kadang dua sihat. Tapi dari segi fizikal semua sihat, tapi time dia tak sihat. Dua-dua sibuk kerja, siapa nak jaga anak? Orang sibuk kerja. Tapi kalau kita komen nanti pula, Habib tak suka perempuan kerja pula lah, lagi susah. Jadi lagi bagus diam. Dan Imam Ghazali bilang lagi bagus diam. Kalau kau dah cakap sini, orang bahlul tak boleh faham. Anak pernah nasihat. Dia orang pusing yang ke lain, macam Habib tak suka apa ni. Kebetulan pula dia tengok anak punya anak-anak perempuan tak kerja. Ana memang nasihatkan mereka. Ana bukan melarang, masa dalam kuasa Ana laranglah. Ana bilang Ana tak galakkan mereka kerja. Sebab nanti kalau dia dah biasa kerja, besok dia kahwin, dia bekerja, kemudian nak dikerjakan lagi. Kemudian besok ada anak. Anak siapa nak jaga? Kita kalau dah biasa kerja, bukan senang nak berhenti. Dan anak ada dalam rekod kami, berapa banyak orang sudah berhenti kerja, akhirnya bergaduh. Pasal dia biasa tengah hari makan dengan kawan-kawan kat office, bila berhenti kerja dah dia kena jaga anak, jaga apa, masalah tu. Kemudian bila dapat anak, siapa jaga? Ini apa ni, kalau mak bapak jaga akan rosakkan anak. Nenek datuk jaga, siapa apa tak boleh. Datuk kan, nenek. Kita punya hati ni lembut. Sedangkan anak yang keras ni pun kalah. Apatah lagi kalau lembut macam Muhammad, lagi kalah. Datuk. Akhirnya tak ada, tak mau pakai datuk nenek, pakai servant. Itu perempuan yang jadi servant, kalau dia pandai dia jadi servant tak? Tak mungkin. Takkan nak datang dari Indonesia ke, dari Bangladesh ke, dari Sri Lanka nak jadi servant. Kalau dia bijak, berarti dia orang goblok. Atau dari Sri Lanka mula elek. Tak ada makna. Terpaksa gunakan bahasa dia orang lah. Indonesia goblok, tolol. Mula elek. Jadi kita punya anak dididik oleh orang goblok. What you expect? Anak orang bahlul pergi didik anak kita bukan nak jadi pandai ke? Itu pasal semua banyak fail periksa. Orang patut dapat semua plus, A+. Ini ada dapat 3A, 2A, 5A. Patut semua sekali. Soalan senang, jawapan pun senang. Goblok, orang goblok je. Cuba kasih Habib didik. Kalau orang tak hafal, kulit-kulit semua dah hafal. Lagi satu, kalau perempuan kerja, okey, kalau lah laki tu teruk sangat, gaji laki pun dah cukup. Cuma taklah besar-besar mana kan. Tapi untuk makan, minum, pakai. Sebab kalau dia kahwin, dia kerja, dapatlah lebih. Jadi kalau dia tak kerja, TV beli 14 inci. Dia kerja 40 inci. Kadang-kadang macam Habib beli sekali baru ni 46. Anak baru beli 46. Anak beli untung 500.
Ini dah. Ente nak tahu apa jawapan dia, tanya saya ni di Quran. Macam mana boleh beli barang untung? Kita patut ente orang beli barang rugi kan, keluar duit. 14 inci sama 40 inci, story sama kan? Semua bola kecil, bola besar. Kalau macam orang tua-tua ni dah expired, dia memang suka 40 inci. Pasal dia ART tu dia nampak kan, nampak jelas kan. Ada kat ART tu. Nah, ada apa pertanyaan? Dah ke lain pula kita pergi. Tapi ada kait mengait dia. Tapi orang banyak pusing kan cakap, Habib ni tak suka apa ni perempuan kerja. Bukan tak suka, tengok keadaan lah. Kalau dah ada kerja-kerja yang sesuai untuk perempuan. Kerja dia balik tengah hari jadi cikgu. Ini balik dah pukul 5, 6. Office sekarang pukul 5 swasta, 5.45 pukul 6 sampai rumah pukul 8. Lepas tu sepanjang hidup makan nasi bungkus. Gaji besar-besar. Apa pangkat? CEO. Tapi makan nasi bungkus. Kalau ada pun wak ketoprak punya anak masak. Ataupun ni apa ni, yang Annapurna punya masak. Annapurna tu kalau Sri Lanka lah. Tapi orang pusingkan ke lain. Kita tak larang perempuan bekerja, kerjalah. Tapi jangan komplain kalau ada apa-apa. Jadi kau dah dan laki-laki pun harus faham. Apabila isteri dia bekerja, dia mesti jangan expect wanita yang bekerja seperti wanita yang tak bekerja. Dia tentu dah penat pergi kerja, balik penat kan. Naam. Hadis ni untuk Rasulullah azal tu, dia seolah-olah pembunuhan sama-sama. Seolah macam Rasulullah tidak. Dan ini al-wa'dul khafi. Ini menjawab kepada pahaman apa ni Yahudi mengatakan pembunuhan. Jadi hadal wa'dul khafi, yakni bukannya ini sama-sama bunuh ke tidak, tak sama, belum ada ruh lagi. Bukan pembunuhan. Dia al-wa'd sebenarnya, dulu orang-orang Arab, dia anak-anak perempuan dia bunuh hidup-hidup. Itu dia kata al-wa'd. Al-wa'd tu. Mana dafnul bint hayyah, menanam anak perempuan masih hidup. Itu dia katakan apa ni bunuh. Wa idzal mau'udatu bi ayyi dzambin qutilat, dengan apa dosa yang dia dibunuh. Hatta Sayyidina Umar pun pernah membunuh anak dia sebelum masuk Islam. Orang Arab dulu, dia tengok anak perempuan ni tak datang hasil. Macam Cina. Cina zaman sekarang dah lain. Dulu dia tengok perempuan ni tak datangkan hasil, dia benci. Kalau dapat anak, sway Cina ni. Jadi dia, kalau anak jantan dia suka, pasal boleh datangkan hasil. Tapi zaman sekarang dah berubah. Perempuan pun dah boleh bekerja. Jadi dulu zaman jahiliah begitu juga. Dia khaufal faqri wal 'ar, takut kepada kefakiran dan takut pada malu. Kalau anak perempuan buat-buat hal, dia jadi malu. Jadi dia bunuh hidup-hidup. Jadi Allah SWT larang benda itu. Larang dibunuhkan, apa dosa mereka. Dan kemudian Allah menerangkan lagi tentang rezeki. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberi rezeki kepada kamu dan mereka. Jadi itu makna dia al-wa'd. Wa'd itu makna membunuh. Dafnul binti hayyatan, menanam anak perempuan hidup-hidup. Itu zaman jahiliah buat begitu dulu. Lailah dengan Azhar ni sama dari segi latar belakang zaman Rasulullah dulu. Naam, zaman-zaman dulu khilaf pun begitu juga. Oh ni tak boleh, tengah bunting tak boleh. Tengah mengandung, tengah menyusu. Macam-macam lah alasan. Macam petua-petua orang kita lah dulu, orang Hindu-Hindu ni. Petua-petua ni banyak datang daripada Yahudi, Bani Israel yang sesat. Kemudian daripada Hindu banyak. Tempat kita banyak daripada Hindu. Hindu ni satu agama yang lama. Sebelum Islam lagi ada Hindu.
Jadi petua-petua dia macam-macam. Kadang-kadang bukan petua, dia temberang. Ini tak boleh. Ni anak dara nak makan kepala ayam, kepala ni tak boleh. Nanti besok bersanding, nanti teling-teling tu. Padahal mak dia nak sapu kepala tu. Dia bawakan istilah lain. Ni orang mengandung ni jangan duduk kat pintu, kata dia. Macam Yusuf kalau dia mengandung, tak boleh duduk kat situ Yusuf. Nanti besok nak beranak, keluar tak mau, masuk tak mau. Apa salahnya cakap, kau duduk kat pintu. Ini dah tak mau berterus terang. Ini betul orang-orang kita kena nak beralas. Sebenarnya orang mengandung kau duduk kat pintu, kan orang suruh nak keluar masuk, perut dah buncit. Kalau dia kurus ada kat tepi, dah perut buncit, ganggu. Tunjuk kami pula. Jadi dia buatkan apa ni petua-petua tu. Macam-macam. Kalau siapa yang hidup dulu, siapa dulu makan garam? Itu tak munasabah. Siapa dulu minum susu? Garam pula. Ada budak-budak kecil kasi makan garam dulu ke? Tak tahulah orang kat sini mungkin. Setahu anak orang yang apa ni, siapa dulu minum susu. Tu siapa dulu mana kan? Benda banyak betul-betul ni dia punya kalau pepatah-pepatah ni mesti kaji balik. Macam kita belajar kan, ini guru-guru agama ibarat Dian. Siapa mau? Kepala otak dia Dian. Dian ni lilin. Itu kalau dalam istilah agama, Dian ni jahat. Ulama jahat. Dia menerangkan orang membakar diri sendiri. Itu jahat. Guru agama begitu ke? Maknanya dia suruh orang buat baik, tapi dia buat jahat. Dia suruh orang masuk syurga, dia masuk neraka. Guru agama bukan ibarat Dian. Kadang-kadang dia orang bangga pula, kami ni pejuang-pejuang ibarat Dian. Engkau tak apa, Dian. Aku tak mau. Paling sikit aku macam matahari. Sebab matahari tu dia tak hancurkan diri, dia boleh hancurkan orang lagi. Jadi banyak petua-petua ni anak tak setujulah. Mungkin anak tak sekolah Melayu kan. Itu orang sekolah Melayu, itu orang betulkan. Kalau itu orang tak bantah, maknanya itu orang setuju macam anak lah. Banyak benda-benda anak tak berapa tengok ini. Siapa dulu makan garam? Ada budak kecil makan garam. Kalau dia bilang siapa dulu cakap Jawa, anak agree. Sebab bahasa tu orang cakap Jawa dulu budak-budak. Budak-budak kalau menangis, engge bahasa Jawa ya. Tu munasabah. Itu pun kalau dia ada flu lah. Habis senyum. Habis ability tu. Ada apa pertanyaan? Jadi al-ghilah ni zaman-zaman dahulu lah. Orang punya pantang larang bukan main. Kalau dulu orang Yahudi, kalau perempuan ada haid, dia tak boleh ada kat rumah. Mesti hantar kat luar. Tak boleh makan sama-sama. Pergi hantar dekat. Kalau dulu tak ada garaj lah, tak ada kereta. Tempat-tempat ni kuda tidur dekat situ dia letakkan. Pasal dia dah tahid, dah bersih boleh. Islam datang tidak. Islam datang sebab yas'alunaka an mahid qul qul huwa adam fa'tazilun nisa fil mahid. Mereka tanya tentang wanita yang haid, kata dia jauhkan dalam untuk bersetubuh. Mereka adalah sama. Boleh makan sama-sama, apa semua boleh sama. Agama dahulu tak boleh. Tak boleh makan sama, tidur sama, dalam rumah tak boleh, sebumbung tak boleh. Hantar pergi kat tempat kandang kuda. Itu sisi kita nasib baik selama masuk Islam. Kalau cuba orang agama Yahudi, kita kandang kuda tak ada, letaklah kandang kambing ke kandang lembu ke apa. Naam, ada apa pertanyaan? Ada lagi 5 minit. Naam. Nazar Rasulullah tidak lepas tingkat melihat perhatian. Apa dia? Fanatar tu? Naam. Aku melihat pada Rum. Perhatian pada orang-orang Rum dia tak bisa Rum emas. Masyarakat Arab. Tak, apabila sebut nazar tu tak semestinya awak mesti hadir kat situ. Awak boleh melihat apa ni sesuatu melalui gambar. Awak boleh melihat sesuatu melalui berita dari orang. Itu nazar tu. Dia macam kita nazir orang yang berjaga. Perdana Menteri ni pun nazir. Dia Perdana Menteri Malaysia.
Tak seharusnya dia mesti apa ni, dia semua mesti melihat. Dia boleh hantar wakil, boleh apa, ada kalimah. Kalau disebutkan fa nadartu bi'aini, itu dah lain. Aku melihat dengan mata kepalaku. Itu maksudnya dia dah pergi ke situ. Dia kata aku melihat pada kaum Rum dan kaum Parsi, mereka ni yaghilun, bikin ghilah. Mana bersetubuh masa anak-anak tu dan tak ada mudarat kan. Benda ni kenapa Nabi sebut? Kerana benda ni sudah jadi macam suatu amalan tu. Zaman-zaman jahiliah dulu. Oh ni tak boleh, ini tak boleh. Orang bertunang tak boleh, dia darah manis. Darah manis, setahu saya darah ni mesti masin. Ni mesti semua masuk ni. Ente tak selama-lama bertunang menggali darah dia ada gula saja. Darah manis. Itu istilah dia orang kan. Masuk darah. Anak tak faham apa maksud darah manis. Ente orang sekolah Melayu. Apa maksud darah manis? Hoi, sekolah kebangsaan. Haula wala quwwata. Darah? Orang bertunang darah manis mana darah? How you can explain about masih darah tu? Ana tak, wallahu alam. Susah nak percaya ente lah kalau ente tak buat alasan. Ana boleh agak-agak. Kalau ente hanya jawab pakai agak-agak, Ana pun 1001 agak-agak boleh. Darah manis maknanya bila manis apa ni, semut boleh hinggap, boleh datang. Dia punya maksud darah manis tu yang selalu disebut, maknanya mudah malapetaka berlaku. Jadi jangan sangat keluar. Dan kenapa disebut gunakan perkataan manis? Why? Apakah orang manis bencana selalu datang? Apa dah itu orang sekolah, apa itu orang ni? Kalau lagi bagus untuk orang masuk sekolah Tamil, tak banyak cerita kita macam Yusuf ni. Tak ada masalah. Jadi tak ada masalah kita tak ada nak tanya. Ini tanya apa yang orang belajar tak tahu. Habib Muhammad tolong terangkan. Kita orang Johor, biasa duduk kat Johor, biasa duduk kat Terengganu, kat Pahang. Apa maksud orang tu darah manis tu? Tenang dia. Supaya nak jangan lagi tanya. Habib cakap tu dah betul lah tu. Pahaman tu betul. Sama lah masa Ana bikin fikih, Ana minta orang betulkan bahasa. Habib berbahasa lagi bagus, kata dia. Orang yang tak belajar kan, Habib berbahasa dah lagi bagus, kata dia. Ana minta tolong apa lagi? Jadi buku-buku Ana sekarang tak minta tolong orang lagi. Ada 13 volume, dah tak kuasa. Untuk budak-budak dia bawa balik rumah sampai berbulan-bulan. Kalau Ana tak minta, tak kasih. Anak kan dia pergi semak lah, bukan dah expect tau. Bila dah 2-3 bulan nak kasih, tentu bila balik dah jadi begini tau. Daripada buku tu pesanan nak betul kan. Sekali balik itu juga Habib berbahasa dah okey, very good dia bilang. Anak sendiri tak boleh buat. Ente sekolah Melayu, cikgu Melayu tak boleh buat macam ni. Tak tahu apa. Anak pun tak tahu lah nasib anak jumpa orang macam tu orang tu. Ada sekarang yang 13 volume mana tak apa ni Ana pernah minta tolong profesor ada tolong Ana. Tapi dia betulkan semua sekali, dia ubah sampai hilang dia punya tujuan. Pun ada juga. Dia betulkan bahasa. Ini bahasa memang cantik. Tapi Ana punya maksud begini dah gini. Tapi Ana tak cakap sama dia, Ana baca dengan orang lain. Ana baca-baca, Ana terangkan. Ente cuba terang apa yang ente faham. Memang betul apa dia lari gitu. Wah, ni tak boleh pula profesor. Tak tahu apa nak bikin. Jadi akhirnya terpaksa lah dan ejaan pun sekarang pun dah lain nak tulis. Ana tak mau tulis pasal ejaan dah lain. Dulu zaman Ana Shin SH, sekarang SY. Macam ni tuan-tuan Syed lah ni. Dia tak tahu. Dulu Syed, sekarang tuan-tuan Syed. Syed dengan Syed tu dia dekat-dekat. Memang sesuai lah dipanggil juga. Tak tahu baca kat Arab. Nah, Fiz, ada apa-apa soalan?